Baik, terima kasih rakan kita Muammar dan juga Nur Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera Auda. Salam Ramadan. Alhamdulillah bersua kita kembali hari ini dan terima kasih kepada Auda yang tetap setia menyaksikan Rampai Pagi yang kami bawakan dari daerah Tutong. Dan Auda sebagai perkongsian bersama keadaan cuaca di daerah Tutong dalam keadaan yang baik dan juga amat mengizinkan pada hari ini. Jadi diharapkan semoga segala urusan yang Auda lakukan akan dipermudahkan dan juga dilancarkan ya, mengikut perancangan yang Auda harapkan. Pada seperti biasa, dalam pertemuan kita kali ini akan dikongsikan beberapa makluman mengenai acara yang akan berlangsung di sekitar kawasan daerah Tutong. Pada hari ini, Ahad 7 April 2024, akan diadakan majlis penyampaian bantuan amal untuk penduduk-penduduk Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang, kawasan 2, 3 dan 4 yang kurang berkemampuan dan juga derma anak-anak yatim, Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang, kawasan 2, 3 dan 4 bagi menyambut dan meraihkan Hari Raya Aidilfitri 1445 Hijrah bersamaan dengan 2024 Masihi, di mana majlis ini akan mengambil tempat di perkarangan Rumah Ketua Kampung, Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang, kawasan 3 daerah Tutong dan insyaAllah akan bermula pada jam 2.15 petang. Dan makluman yang seterusnya, pada hari ini juga Ahad 7 April 2024 akan diadakan Majlis Khatam Al-Quran dan penyampaian derma anak-anak yatim Kampung Penapar Tutong, di mana majlis ini akan mengambil tempat di Masjid Kampung Penapar daerah Tutong dan insyaAllah akan bermula pada jam 4.30 petang ya. Dan apa yang kita harapkan agar kedua-dua acara akan berlangsung pada hari ini akan dapat berjalan dengan lancar dan juga sempurna dilaksanakan mengikut perancangan yang telah pun diharapkan oleh pihak penganjur. Dan untuk seterusnya Auda, kita akan beralih untuk mengikuti dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah pun kami sediakan untuk edisinya hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda penonton, tanggal 7 April merupakan satu tarikh yang istimewa bagi meraihkan Hari Kesihatan Sedunia. Ia diraihkan bagi memperingati penubuhan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang mula ditubuhkan pada tahun 1948. Dan Hari Kesihatan Sedunia Auda mula diraihkan pada tahun 1950 dan ia diraihkan bertujuan bagi mempertingkatkan kesedaran masyarakat antarabangsa mengenai dengan isu-isu kesihatan global. Hari Kesihatan Sedunia juga dilihat sebagai suatu peluang untuk mengimbas kejayaan-kejayaan kesihatan awam yang telah meningkatkan kualiti hidup di sepanjang 7 dekad yang lalu, sekaligus mempertingkatkan motivasi tindakan bagi menangani cabaran kesihatan di masa akan datang. Kesihatan adalah hak asasi setiap individu di mana mereka mempunyai hak untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti, terbaik, mudah diakses dan sebagainya. Pihak kerajaan melalui Kementerian Kesihatan khususnya bersama lain-lain agensi berkepentingan amnya sentiasa cakna dan berusaha dalam mempertingkatkan dan memberikan kualiti perkhidmatan kesihatan yang terbaik dan cemerlang buat seluruh rakyat dan penduduk di negara ini selaras dengan wawasan negara Matlamat 2 memberikan kualiti kehidupan yang tinggi setaraf dengan negara-negara maju di dunia. Walau bagaimanapun, semua pihak termasuk individu perlu memainkan peranan yang signifikan dalam memastikan tahap kesihatan mereka dalam keadaan yang baik dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat selain sentiasa peka serta memantau keadaan kesihatan mereka dengan membuat pemeriksaan kesihatan secara harian, mingguan atau berkala di hospital-hospital atau di klinik-klinik yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan. Kunci untuk kehidupan yang sihat adalah mengamalkan cara hidup sihat. Secara ringkasnya saya akan menyatakan 4 amalan terbaik, iaitu yang pertama, makan secara sihat dan minum secukupnya.
kita boleh menikmati pelbagai jenis makanan, tapi kita haruslah memilih makanan yang berasaskan piramid makanan, makanan yang rendah gula, rendah garam dan rendah lemak, dan makan makanan mengikut waktu yang teratur. Dan kita hendaklah meminum air secukupnya, sekurang-kurangnya 3 liter sehari. Yang kedua, tidak merokok. Banyak penyakit yang berpunca dari tabiat merokok. Yang ketiga, lakukan aktiviti fizikal. Lakukan aktiviti fizikal yang berintensiti sederhana, sekurang-kurangnya 30 minit sehari. Tempoh aktiviti ini boleh dijumlahkan sepanjang hari, iaitu sekali buat dalam 10 minit. Jadi kita perlu 3 kali buat untuk 10 minit kali 3, iaitu 30 minit sehari. Dan pilih aktiviti fizikal yang sesuai dengan auda. Yang keempat, tangani stres. Kita ni memang tidak dapat mengelakkan stres di dalam kehidupan kita ni. Terlalu stres akan menjejaskan kesihatan fizikal dan mental kita ni. Dan kita ni haruslah pandai menangani stres kita ni dan jangan biarkan ianya tidak terkawal dan berlebihan. Jadi ini adalah 4 amalan yang terbaik untuk seseorang itu menjaga kesihatan dirinya sendiri. Di antara punca-punca yang menjejaskan kesihatan seseorang itu adalah pengambilan makanan yang tidak seimbang dan berlebihan yang akhirnya menyebabkan kegemukan atau berlebihan berat badan, kurang membuat aktiviti fizikal dan gaya hidup yang tidak aktif, persekitaran yang tidak bersih sama ada dari segi udara atau kawasan yang tempat tinggal atau kerja yang tidak bersih. Dan demikianlah beberapa punca yang boleh menjejaskan kesihatan seorang itu. Terkadang manusia alpa untuk mensyukuri nikmat kesihatan itu sebagai anugerah terindah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Nabi SAW bersabda, maksudnya, 2 kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesihatan dan waktu luang. Jelaslah antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang besar nilainya itu adalah nikmat kesihatan. Mempunyai tubuh badan yang sihat setentunya dapat melancarkan segala urusan harian dengan baik. Ini dengan kata lain, warga yang sihat akan sentiasa hadir datang bekerja dan akan lebih produktif di dalam kerjanya. Sama juga jika ia seorang penuntut, ia akan sentiasa hadir kuliahnya dan akan lebih produktif di dalam pembelajarannya. Kalau ia warga emas atau berpencen, mereka akan lebih produktif dan aktif dalam aktiviti harian mereka. Ini akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Berbanding jika kita berhadapan dengan warga yang tidak sihat, ianya akan banyak menimbulkan masalah pada tempat kerjanya atau tempat kuliahnya. Juga jika ia warga emas, ia akan terlantar sakit di biliknya atau di rumah sakit, dan juga perbelanjaan merawat penyakit ini pun akan lebih tinggi. Jadi kesejahteraan kesihatan memainkan peranan penting di dalam memangkin pertumbuhan ekonomi dan komprehensif dan sustainable. Okey, bagi saya kesihatan itu adalah kekayaan kita ni. Kita ni haruslah sentiasa peka dalam menilai tahap kesihatan dan kecergasan diri kita ni sama ada dari segi fizikal dan mental. Hargailah dan jagailah kesihatan kita ni sepanjang masa. Oleh yang demikian adalah menjadi tanggungjawab segenap lapisan masyarakat di negara ini untuk bersama-sama menitikberatkan amalan penjagaan kesihatan yang baik dalam kehidupan seharian bagi melahirkan sebuah negara yang mempunyai rakyat yang sihat dan produktif. Kerana masyarakat yang sihat pasti akan membawa kepada kemakmuran, kesejahteraan, kecemerlangan dan kemajuan kepada negara. Ya, udah penonton, kesihatan merupakan satu nikmat yang amat berharga sekali yang tiada nilainya. Jadi, marilah kita bersama menjaga kesihatan kendiri dengan melakukan ataupun mengamalkan tips-tips kesihatan yang berguna yang bukan sahaja dapat membantu dari segi kehidupan kita ni, malahan juga dapat melahirkan sebuah negara yang aman dan sejahtera dengan rakyatnya yang sihat. Sudah pasti kita ni dapat menikmati akan keamanan, kemakmuran di negara ini. Sekian, ada penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.